Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syazli Izzati binti Zailani. Saya dari kumpulan 2. Nama ahli kumpulan saya ialah Muhammad Ruzaihan Azhadi bin Rusdi, Nerintan, Nur Ilyah binti Muhammad Syarizal dan Muhammad Nur Hakim bin Dasuki. Daripada perbincangan kami telah memutuskan untuk membuat tajuk impak COVID-19 terhadap politik, ekonomi dan sosial di Malaysia. Sebelum saya masuk pengenalan, saya ingin berkongsi apa itu corona. Corona ini merupakan sekumpulan virus berkaitan penyakit di kalangan haiwan mamalia dan burung. Virus-virus ini berupaya menjangkiti manusia bermula dengan simptom-simptom jangkitan saluran pernafasan seperti sesama. Dan seperti mana kita tahu, corona ini berasal daripada negara China, iaitu dari daerah Wuhan yang telah menular ke seluruh dunia. Kes pertama coronavirus 2019 ataupun dikenali sebagai COVID-19 telah disahkan pada 25 Januari 2020 melibatkan 3 warga Cina yang masuk ke Malaysia melalui Johor dari Singapura pada 23 Januari 2020. Pada ketika ini, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menasihatkan rakyat Malaysia supaya tidak melancong ke negara China. Kesan pandemik COVID-19 terhadap politik. Yang pertama adalah tekanan parti politik. Lebih tekanan akan wujud dari setiap identiti parti. Pemimpin politik berkempen berbau hasutan untuk memberikan tekanan kepada Yang di-Pertuan Agong dengan harapan keputusan yang bakal diputuskan kelak akan memihak kepada agenda serta kepentingan politik masing-masing. Contoh, ahli parlimen mahukan peruntukan lebih untuk bantuan, dan juga NGO dan persatuan-persatuan perkerajaan juga mahukan dana untuk menjalankan program. Yang kedua adalah kematian beberapa ahli politik. Ahli politik yang meninggal punyai kerusi di peringkat adun ataupun parlimen perlu dibuat pilihan raya semula. Norma baru atas Yang di-Pertuan Agong untuk benarkan pilihan raya ataupun isytihar darurat kerana COVID. Seperti kita dapat lihat, baru-baru ini kerajaan meminta permohonan persetujuan isytihar darurat tetapi ditolak oleh Yang di-Pertuan Agong kerana tiada keperluan melaksanakan darurat ketika ini. Yang ketiga adalah melemahkan pentadbiran. Ini adalah akibat daripada desakan ekonomi. Kegagalan kerajaan dalam mencari polisi yang tuntas, merangsang ekonomi rakyat serta menyelesaikan masalah rantaian nilai dan ketidakstabilan politik yang menghakis keyakinan pelabur asing. Selain itu, memberikan kesan yang mendalam kepada pekerja tempatan. Ianya akan lebih tekanan kerana peniaga ataupun pengusaha mendesak kerajaan untuk melanjutkan moratorium dan keluaran KWSP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ruzaihan Azhadi bin Rusdi. Saya akan membuat pembentangan bahagian
impak COVID-19 terhadap ekonomi, iaitu perniagaan sendiri ataupun syarikat sendiri. Okey. Yang pertama, syarikat besar. Syarikat besar ialah satu perniagaan yang besar dan menggunakan pekerja yang ramai dan mempunyai kilang atau induk yang besar. Proses import dan ekspor terjejas kerana pergerakan keluar dan masuk negara dilarang dan terbatas. Kemudian, syarikat besar ini terpaksa memberhentikan beberapa peratus pekerja mereka bagi mengawal keuangan syarikat mereka akibat keuntungan syarikat telah jatuh secara mendadak. Dan seterusnya, pekerja-pekerja di syarikat tersebut terpaksa menjadi penganggur. Dan ini memberi kesan juga kepada pekerja-pekerja bawahan ataupun operator, staff dan sebagainya. Baiklah, saya teruskan kepada syarikat kecil. Baiklah, syarikat kecil ini dikategorikan kepada peniaga dan penjaja kecil-kecilan, seperti orang-orang yang berniaga di market, tepi jalan dan sebagainya. Okey, pada awal Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, mereka terpaksa menutup premis mereka jam 8 malam dan menyebabkan jualan dan keuntungan menjadi sangat kurang. Ya, kita boleh tengok kat situ waktu operasi. Sebagai contoh, kita bagi waktu operasi, selalunya pada mereka akan tutup pada pukul 12 malam, dan apabila terpaksa tutup pukul 8 malam, 4 jam telah rugi dan ini menyebabkan keuntungan mereka akan berkurangan. Dan kemudian pelanggan juga semakin berkurang kerana orang awam digalakkan duduk di rumah, dan hal ini secara tidak langsung menyebabkan peniaga kecil ini kekurangan pelanggan. Kita boleh tengok kat sini, apabila berlakunya PKP ataupun PKPP dan sebagainya, orang ramai telah digalakkan untuk duduk di rumah, dan hal ini telah menyebabkan mereka kekurangan pelanggan yang datang makan ke kedai dan sebagainya. Okey, seterusnya, peniaga kecil ini dianggarkan telah mengalami kerugian sehingga mencecah 60 sehingga 70%. Memang banyak. Bukan berkata setengah, lebih pada setengah. Okey. Bagi meringankan beban rakyat, seperti kita tengok tadi, pekerja-pekerja di kilang, operator bawahan, peniaga-peniaga kecil telah mengalami satu impak yang negatif kepada mereka, kesan yang tidak baik daripada mengalami kekurangan wang untuk menanggung isi rumah dan sebagainya. Okey, bantuan kerajaan telah disediakan bagi mengurangkan beban rakyat kerana kerajaan Malaysia telah menyediakan pelbagai bantuan, seperti bantuan diskaun bil elektrik 6 bulan bermula 1 April. Nombor 2, penangguhan bayaran balik pinjaman PTPN selama 3 bulan. Yang ketiga, penangguhan bayaran pinjaman mara. Yang keempat, bayaran bantuan JKM kepada 500,000 penerima. Yang kelima, bantuan RM600 cuma untuk pekerja yang terpaksa mengambil cuti tanpa gaji. Pengecualian yuran tabika perpaduan dan taska jenis perpaduan dari Mac hingga Jun. Yang ketujuh, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur boleh pergi secara tak payah bayar. Kemudian 8, allowance khas kepada petugas perubatan. Yang 9, LHDN benarkan tangguh bayaran cukai. 10, penangguhan pembayaran pinjaman. 11, bajet tambahan. 12, bantuan dari kerajaan negeri, pusat zakat, Baitulmal Negeri dan sebagainya. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Impak COVID-19 terhadap ekonomi dari segi pelancongan. Syarikat penerbangan, perniagaan hotel dan pakej rancangan ekonomi telah banyak terjejas akibat COVID-19. Dari segi syarikat penerbangan,
Tiga syarikat penerbangan utama Malaysia iaitu AirAsia, Malindo Air dan Malaysia Airlines telah memulakan potongan gaji antara 10% hingga 100% dan cuti tanpa gaji bergantung kepada julat gaji dan kedudukan. Dari segi perniagaan hotel, sebanyak 170.084 tempahan bilik hotel dalam tempoh 11 Januari 2020 hingga 16 Mac 2020 telah dibatalkan yang menyebabkan kerugian hasil berjumlah 68 juta. Seterusnya, dari segi pakej rangsangan ekonomi pula, pemerintahan Malaysia telah melancarkan pakej rangsangan ekonomi untuk memberi sedikit masa kepada pihak berkepentingan yang terjejas oleh wabak COVID-19 terutama yang berada dalam industri pelancongan. Seterusnya, saya akan membentangkan impak daripada pandemik COVID-19 yang bukan sahaja tertumpu kepada ekonomi negara malahan juga memberi kesan kepada aspek sosial rakyat di Malaysia. Penduduk akan mengalami perubahan gaya hidup harian berbanding kehidupan sebelumnya yang lebih produktif. Namun sebelum itu, seperti yang kita tahu, apabila wabak COVID-19 menular, maka semua pihak akan memandang ke arah aspek negatif. Akan tetapi, dalam aspek sosial, saya akan bentangkan juga impak positif beserta negatif. Salah satu impak daripada aspek sosial ialah keselamatan semua penduduk. Dari sudut positif, dapat dilihat penularan wabak ini telah menyebabkan kadar jenayah serta kadar kemalangan jalan raya semakin berkurangan. Hal ini kerana semua penduduk lebih kerap berada di rumah bagi mematuhi Standard Operation Procedure SOP semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Dari aspek negatif pula, keselamatan penduduk agak membimbangkan kerana peningkatan gejala skema pendaraan dan keganasan rumah tangga akan berlaku apabila faktor ekonomi yang memudaratkan kehidupan keluarga. Pandemik ini juga memberi kesan kepada rakyat Malaysia yang terkandas di luar negara. Golongan gelandangan juga terkesan kerana mereka tiada tempat tinggal yang selamat serta berisiko dijangkiti wabak COVID-19 ini. Seterusnya, dari segi sektor kebajikan rakyat, dapat saya katakan aspek positif lebih banyak berbanding negatif. Hal ini kerana semua rakyat mendapat bantuan tunai secara one-off dan berkala oleh pihak kerajaan. Bantuan makanan juga tidak dilupakan pada rakyat yang terjejas semasa Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Golongan gelandangan juga dapat dikenal pasti bagi membantu meringankan beban mereka. Bantuan sewa rumah dan derma juga diberikan kepada rakyat yang betul-betul terjejas semasa bermulanya pandemik COVID-19 ini sehingga kini. Namun di sebalik keindahan dan kelebihan yang kita lihat, ada juga kelemahannya, di mana segala bantuan yang dilaksanakan lambat sampai kepada rakyat terutamanya di kawasan pedalaman. Akhir sekali daripada saya, pandemik ini juga memberi impak kepada sektor keagamaan terhadap penduduk pelbagai agama. Dari aspek positif, kita dapat lihat bahawa setiap ahli keluarga dapat beribadah bersama di rumah. Namun sebaliknya, tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja serta kuil tidak digunakan seperti sebelumnya, menyebabkan hubungan antara satu sama lain tidak terjalin dengan baik. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera. Impak sosial yang seterusnya iaitu hubungan sosial antara semua penduduk. Positifnya, semua penduduk akan mempunyai lebih masa bersama keluarga mereka di rumah. Dan di samping itu, terdapat juga wujudnya perpaduan di dalam komuniti masing-masing. Dan seterusnya, terdapatnya pakej internet percuma kepada golongan yang tidak mampu, terutamanya golongan B40. Dan bagi yang negatifnya, komunikasi antara penduduk di Malaysia adalah melalui alam maya. Dan juga terdapatnya pertambahan bilangan kelahiran. Poin yang seterusnya ialah pendidikan yang melibatkan murid sekolah, pelajar IPT, guru dan pensyarah. Positifnya, pembelajaran atas talian akan meningkatkan literasi komputer. Di samping itu, terdapat juga sesi pembelajaran di rumah. Dan dengan ini, ia akan merapatkan hubungan murid atau pelajar dengan ibu bapa apabila mereka menjalankan sesi pembelajaran di rumah.
Dan di samping itu, ia juga akan dapat meningkatkan kemahiran mengajar secara online. Dan bagi impak yang negatifnya, bahan rujukan sekolah adalah terhad dan juga kurang komunikasi lisan antara murid dengan guru kerana kebanyakan murid akan menggunakan menaik di chat box lebih daripada berkomunikasi secara lisan dengan guru mereka sendiri. Selain itu, akses internet adalah terhad dan terdapat juga pindaan sesi persekolahan dan juga ujian. Poin yang terakhirnya ialah kesihatan yang melibatkan penduduk bekerja dan juga warga emas. Positifnya, penduduk akan mempunyai rehat yang mencukupi apabila mereka berada di rumah mereka masing-masing. Dan di samping itu, mereka juga akan dapat mengamalkan pemakanan yang sihat. Dan juga mereka juga dapat mengurangkan penularan virus COVID-19 kerana mereka tidak perlu keluar daripada rumah mereka. Dan seterusnya ialah terdapatnya pengecualian bayaran bagi warga asing yang membuat saringan COVID-19 di Malaysia. Bagi impak negatifnya ialah bagi penduduk yang berada di rumah dalam jangka masa yang panjang, mereka akan sesetengah mereka akan mengalami tekanan mental dan emosi. Selain itu, kes obesiti ataupun penyakit obesiti akan meningkat sekiranya gaya pemakanan mereka tidak dijaga. Dan di samping itu, bekalan makanan dan perubatan adalah terhad dan hal ini akan menyebabkan terputusnya bekalan makanan di rumah masing-masing. Kesimpulannya, COVID-19 telah memberi kesan yang banyak sama ada kesan buruk atau kesan baik terhadap negara kita. Justru, bagi memutuskan rantaian jangkitan ataupun menurunkan bilangan kes COVID-19 ini, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyarankan rakyat Malaysia untuk mengikut langkah-langkah SOP yang telah ditetapkan dan sentiasa memakai pelitup muka dan menjaga kebersihan dengan kerap mencuci tangan dan elakkan sentuh pada bahagian mulut, mata dan hidung dengan tangan yang kotor. Dan sekian terima kasih daripada kami, iaitu dari Grup 2.